Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah, Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. InsyaAllah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang mari kita lihat gambar yang Ustazah tunjuk ni. Okey, apa yang kamu semua dapat tengok apa? Ada apa kat gambar ni? Cepat. Oh, bagus. Ada apa? Planet. Lagi? Oh, ada meteor. Lagi? Oh, ada apa? Astronomi. Pandai. Okey. Agak-agak, apa nama tempat ni? Pasar? Bukan. Apa? Oh, museum. Pandai. Okey, ini adalah museum ataupun kompleks. Okey. Pernah tak pergi tempat-tempat macam ni? Pernah? Pernah. Oh, ada yang tak pernah. Tak apa, habis COVID nanti kita pergi ya. Kita buat lawatan sambil belajar ke museum. Baiklah, berdasarkan gambar yang Ustazah tunjuk tadi, agak-agak kita akan belajar tentang apa pada hari ini? Ya? Tentang pandai, tentang kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, macam tadi kan planet, apa tadi? Meteor. Okey, itu adalah semua kata pinjaman bahasa Inggeris. Baiklah, pada hari ini dalam Jawi Unit 3, Travelog Ilmu, kita akan belajar mengenai kata pinjaman bahasa Inggeris, iaitu lebih daripada 2 suku kata. Okay, macam sebelum ni, kita ada belajar juga kan kata pinjaman bahasa Inggeris, tetapi yang itu untuk 2 suku kata. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai kata pinjaman bahasa Inggeris lebih daripada 2 suku kata. Okey. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita mestilah nak tahu apa yang kita nak capai di akhir pembelajaran kita kan? Okey, baiklah, yang pertama, murid-murid dapat menyatakan semula 7 perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul selepas aktiviti membaca. Yang kedua, membanding beza 5 perkataan pinjaman bahasa Inggeris lebih daripada 2 suku kata dengan betul selepas aktiviti kuis interaktif. Baiklah. Sekarang, mari kita membaca. Okey, yang pertama. Peringatan pertama, okey. Semua boleh buka muka surat 73, 72, 73. Okey. Ustazah baca, semua boleh baca jugalah, baca dalam hati. Okey. Kami meneruskan perjalanan ke kompleks Falak Al-Khawarizmi, iaitu sebuah kompleks ilmu yang berkaitan dengan falak dan astronomi. Kompleks Falak Al-Khawarizmi terletak di Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Kompleks ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi pada 1 Disember 2007. Kompleks falak yang terbesar di Malaysia ini mempunyai balai cerap, planetarium, pusat latihan, auditorium, makmal komputer dan bilik tayangan dokumentari sains. Terdapat juga pameran teleskop, binokular, jam suria, kompas, replika, batu meteor, planet-planet dan banyak lagi. Kompleks ini menjadi mercu tanda kepada kemajuan ilmu falak dan astronomi di Malaysia. Baiklah, berdasarkan apa yang Ustazah baca tadi, okey, kamu semua dapat lihat tak apa perkataan yang bertulisan warna merah? Okey, yang pertama kompleks. Okey, lagi astronomi. Lagi Desember, planetarium, auditorium, komputer, dokumentari, teleskop, binokular, kompas, meteor, planet dan yang akhir sekali astronomi. Baiklah, sekarang kita akan teruskan pembacaan kita untuk perenggan yang seterusnya. Selepas melawat ke kompleks Falak Al-Khawarizmi, kami meneruskan perjalanan menuju ke Muzium Bioperubatan yang terletak di Institut Penyelidikan Perubatan, Jalan Pahang, Kuala Lumpur.
Penubuhan muzium ini amat penting dalam memupuk minat dan pengetahuan dalam kalangan murid dan para pengunjung dalam bidang kajian perubatan. Terdapat beberapa sudut pameran yang menarik, antaranya spesimen haiwan, reptilia, amfibia dan mamalia yang diawet seperti ular, tikus, katak dan kelawar. Selain itu, turut dipamerkan spesimen organ manusia. Baiklah, sekarang Ustazah nak semua keluarkan tulisan yang berwarna merah. Okey, siapa nak sebut? Bagus. Yang pertama apa? Muzium. Yang kedua? Institut. Yang ketiga? Muzium. Okey, seterusnya? Reptilia. Okey, seterusnya? Amfibia. Okey, dan yang terakhir sekali? Spesimen. Okey, baiklah. Itu semua adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Baiklah, kita teruskan untuk perenggan yang seterusnya. Beberapa maklumat berkaitan dengan penyakit merebak boleh didapati seperti taun, malaria, denggi, batuk kering dan lain-lain. Hal ini membantu pengunjung mendapat maklumat kesihatan dan pendedahan mengenai penyakit yang menular. Muzium ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat serta menjadi tempat sumber rujukan yang berkaitan dengan perubatan dan kesihatan di negara itu. Alhamdulillah, perjalanan ilmu kami pada kali ini sangat menarik dan bermanfaat. Okey, baiklah. Dalam perenggan yang Ustazah baca ni, kamu keluarkan tulisan yang berwarna merah. Okey, kat sini ada satu je, iaitu muzium. Pandai. Okey. Baiklah, sekarang mari kita membaca dan mengeja. Okey, gambar apa ni yang pertama? Gambar masjid? Bukan, gambar kompleks. Okey, kompleks. Ada berapa suku kata? Pandai. Ada 2 suku kata. Okey, kom 1, plex 2. Okey, baiklah kita untuk mengeja pinjaman bahasa Inggeris, kita perlu eja mengikut ejaan ruminya. Okey, kom. Kaf, waw, mim. Kom. Plex. Pa, lam, ya, kaf, sin. Plex. Kompleks. Baiklah, yang kedua. Okey, yang kedua ni gambar apa? Gambar astronomi. Okey, astronomi. Astronomi mempunyai 4 suku kata. Yang pertama, as. Yang kedua, tro. Yang ketiga, no. Yang keempat, mi. Astronomi. Okey, kita eja as. Alif, sin. Tro. Ta, ra, waw. Tro. No, nun, waw. Mim, ya, mi. Astronomi. 4 suku kata. Okay. Yang seterusnya, okey, ni gambar apa ni? Wayang? Bukan. Gambar auditorium. 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 Okey, ada berapa suku kata? Ada 5. Okey, pandai. Yang pertama, au. Yang kedua, di. Yang ketiga, to. Yang keempat, ri. Yang kelima, auditorium. Okey, kita eja au. Alif, hamzah, waw. Au. Yang kedua, di. Dal, ya. Ketiga, to. Ta, waw. Yang keempat, ri, ro, ya. Yang kelima, waw, mim. Auditorium. Auditorium. Okey, yang seterusnya. Ni gambar apa? Planetarium. Pandai. Okey, planetarium. Best tak? Best. Pernah pergi kan? Ada yang tak pernah, tak apa. Okey, planetarium. Okey, ni berapa suku kata? Pandai. 5 suku kata. Okey, yang pertama, pla. Kedua, ne. Yang ketiga, ta. Yang keempat, ri. Yang kelima, planetarium. Okey, kita je pla. Pa, lam, alif. Ni. Nun, ya. Ta.
Ta alif, ri, ro, ya, waw mim. Planetarium. Okey. Okey, sekarang ni apa? Disember. Okey, Disember. Okey, Disember ada berapa suku kata? Pandai. Ada 3 suku kata. Disember. Disember. Okey, Disember. Okey, kenapa kita ejaan dia? Okey, kau perasan, kita tengok yang pertama. Di, Dahlia, Sim, Sin, Ya, Mim, Ber, Baro. Okey, kenapa dekat Baro tu sepatutnya kan tadi Ustazah cakap kita kena ikut huruf kan? Okey, kalau kalau ber, ba, ya, ro lah kan? Iya kan? Ro, ar. Tapi, okey, dalam kes ni, kita kena gugurkan i tu. Waktu kita nak eja jawi, kita kena gugurkan i tu. Okey, kalau sebabnya huruf vokal. I tu kan huruf vokal, dia duduk di antara 2 huruf konsonan. 2 huruf konsonan iaitu huruf konsonan yang pertama B, huruf konsonan yang kedua R. Jadi apabila huruf vokal duduk dan diapit oleh 2 huruf konsonan, maka huruf vokal tersebut perlu digugurkan. Jadi dekat sini ejaan ber, ya tu digugurkan. Tinggallah ba dengan ro. Disember. Okey. Dan yang terakhir, ni gambar apa ni? Pandai. Binocular. Okey, binocular ada berapa suku kata? 5? Bukan. 4. Okey, yang pertama B, kedua no, ketiga ku. Yang keempat lar. Binocular. Okey, sekarang mari kita eja sama-sama. B, ba, ya. No, nun, waw. Ku, kaf, waw. Lar, lam, ro. Tetapi kat sini, okey, macam ni juga. Kenapa dekat lar tu ejaan dia lam, ro? Dia tak bubuh alif. Sedangkan dekat ejaan rumi dia ada A. L-A-R. Jadinya sepatutnya kena lam, alif, ro lah kan? Okey, jadi ni sama juga dengan kesnya yang macam tadi. Okey, kita kena gugurkan. Sebab apa? Pandai. Okey, sebab huruf A tu dia diapit oleh 2 huruf konsonan, iaitu huruf L dan R. Jadi apabila kita eja dalam jawi, maka kita perlu gugurkan A tu, iaitu kita perlu gugurkan huruf alif. Maka tinggallah lam dan ro. Binocular. Okey. Baiklah, sekian. Terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.